Ada tak kat sini yang nak berniaga dengan modal RM1 tapi kena tangguh hutang RM40 juta? Hanya mereka yang tak waras saja yang akan ambil peluang ni, betul tak? So, hari ni aku nak kongsi dekat korang kisah seorang insan yang hebat berani ambil risiko dengan modal RM1 tapi terpaksa tanggung hutang 40 juta. Siapa tu? Iaitu Tony Fernandez, pengasas kepada syarikat penerbangan AirAsia. So, sebelum aku nak kongsi kat korang pasal AirAsia ni, apa kata kita kenali dulu siapa tu Tony Fernandez. Kehidupan dan pendidikan awal Tony Fernandez. Tony dilahirkan di Kuala Lumpur pada 30 April 1964. Berbapakan seorang lelaki India dan ibunya berasal daripada Melaka. Beliau mendapat pendidikan awal di Kuala Lumpur dan menyambung pelajaran di England. Apakah karier dan profession Tony sebelum AirAsia? Setelah tamat pengajian di universiti, Tony bekerja di Virgin Atlantic sebagai seorang auditor dan kemudian menjadi eksekutif kewangan di Virgin Record milik Richard Branson di London. Seterusnya, Tony bekerja sebagai eksekutif di Warner Music Group sebagai naib presiden bagi kawasan Asia Tenggara dari tahun 1992 sehingga 2001. Apabila Warner Inc. bergabung dengan American Inc., Tony mengambil keputusan keluar daripada syarikat tersebut untuk mengejar cita-cita beliau, memulakan syarikat penerbangan tambang murah dan akhirnya pulang ke tanah air. Setelah pulang ke tanah air, Tony menceritakan hasrat beliau untuk menubuhkan syarikat penerbangan tambang murah dengan Datuk Kamaruddin Maranum dan bersetuju dengan cadangan Tony tadi. Hasil persetujuan dua pihak, mereka berjaya mengumpul modal permulaan daripada duit simpanan masing-masing sebanyak RM1 juta. Bermulalah kisah Tony bersama AirAsia. Pada tanggal 8 hari bulan 9 2001, Tony berjaya membeli AirAsia Sdn Bhd daripada DRB Highcom Sdn Bhd melalui Tun Air Sdn Bhd dengan secara automatik menjadi CEO syarikat tersebut melalui bantuan Datuk Pahamin A. Rejab hasil rundingan dengan Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengambil alihan AirAsia dan Tun Air datang bersama sebuah package iaitu 2 buah Boeing 737 yang usang dan 200 pekerja berserta hutang RM40 juta dengan Malaysia Airlines Sdn Bhd, Malaysia Holding dan Petronas. Cabaran awal selepas mengambil alihan AirAsia. Yang pertama, beliau tiada pengalaman dalam industri penerbangan, so beliau banyak pengalaman dalam bidang perikanan dan muzik. Namun dalam bidang penerbangan ianya sangat suka. Yang kedua, hutang yang banyak kerana hutang beliau sanggup mencagarkan rumah kepada bank menggunakan wang simpanan demi melansaikan hutang AirAsia. Yang ketiga, insiden 9/11 ketika AirAsia mula beroperasi. So disebabkan insiden 9/11 di Amerika Syarikat menyebabkan ramai orang takut untuk menaiki kapal terbang, dek takut kerana serangan penganas. So siapa sangka adanya pelangi selepas turunnya hujan. Kini AirAsia telah menjadi sebuah empayar besar lebih daripada sekadar syarikat penerbangan. So, antara nasihat Tony Fernandez yang kita boleh serapkan dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, jangan dengar cakap orang, ikutlah kata hati kita. Yang kedua, peluang tidak datang selalunya, apabila ia datang, grablah dia. Kita ambillah peluang itu. Yang ketiga, pastikan misi jelas seperti misi AirAsia. Now everyone can fly. So, kalau korang rasa nak lagi story-story yang best, sila komen di ruangan komen dan ingat saya, Cikgu Syahri buat sampai jadi.